اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kali ini kita sambung ayat 153. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 151. Ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Maksudnya sebagaimana ataupun begitu juga kami telah utuskan fikum, di kalangan kamu seorang rasul, dan rasul itu pun daripada golongan kamu. Yang peranan utama Rasul itu ialah sentiasa membaca ke atas kamu ayat-ayat kami. Tidak ada satu pun ayat Allah kecuali dibaca, dijelaskan oleh Rasul. Dan tujuan dibaca ayat-ayat Allah ialah wa yuzakkihim, supaya dengan ayat itu Rasul dapat mensucikan hati-hati manusia daripada syirik, kufur dan segala maksiat. Dan caranya ialah wa yu'allimukum, Rasul mengajar kamu kitab Al-Quran, isi pengajarannya, wal hikmah, dan huraiannya, sama ada dengan cara menceritakan rahsia-rahsia hukum Allah ataupun melalui sunnah Nabi SAW. Dan Rasul juga mengajar kamu apa yang kamu tidak pernah mengetahuinya. Pengajarannya pertama, nikmat Allah. Antara nikmat Allah yang terbesar ke atas manusia ialah dengan mengutuskan Rasul. Antara nikmat Allah yang terbesar kepada manusia ialah dengan mengutuskan Rasul. Kerana tanpa Rasul, manusia tidak akan mengetahui bagaimana cara untuk mengenal penciptanya dan bagaimana cara untuk menyembah Tuhannya. Kerana tanpa Rasul, manusia tidak akan dapat mengetahui cara mengenal penciptanya dan beribadat. Okey. Oleh itu, nikmat yang terbesar, sambungan. Oleh itu, nikmat yang terbesar ialah kita dapat mengenal pencipta dan Tuhan kita. Kita dapat kenal pencipta dan Tuhan kita dan dapat mengetahui cara beribadat kepadanya.
Yang kedua, keadaan Rasul daripada kaum tersebut bahkan yang mereka sendiri mengenalinya, adalah lebih mudah diterima dakwahnya, dibanding dengan Rasul daripada bangsa yang berbeza dengan kaumnya. Yang ketiga, Nabi SAW telah menyampaikan semua apa yang telah diwahyukan kepadanya dengan cara yang paling sempurna. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang tertinggal atau tidak difahami oleh umat manusia ketika itu. Yang keempat, antara faedah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah terhasilnya ilmu dan hilangnya dan terhapusnya kejahilan. Yang kelima, semua ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah memperkenalkan siapa Tuhan, sifat-sifatnya, kebesarannya, kekuasaannya, rahmatnya dan hikmahnya. Yang keenam, tujuan utama syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ialah untuk menyucikan hati-hati manusia daripada sifat syirik dan kufur kepada Allah, dan berakhir dengan pembentukan akhlak yang paling mulia. Yang ketujuh,
Tidak mungkin seseorang itu terbentuk akhlaknya menjadi mulia melainkan setelah dia membaca dan belajar setiap maksud ayat-ayat Al-Quran serta beramal dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Yang ketujuh kan? Apa Ustaz? Yang ke-8. Setiap hukum Allah pasti ada hikmahnya. Setiap hukum Allah pasti ada hikmahnya, sama ada diberitahu ataupun tidak diberitahu. Kerana mustahil bagi Allah melakukan sesuatu yang tidak ada hikmah. Yang ke-9, asal manusia adalah jahil. Asal manusia adalah jahil dalam semua ilmu. Sama ada tentang hal dunia ataupun hal akhirat. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 78. Nanti balik cek ya. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 78. Okey. Habis ah. Ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah engkau ingat kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu kufur. Okey, pengajaran dia. Pertama, wajib berzikir kepada Allah. Wajib berzikir pada Allah dalam semua keadaan. Sama ada berdiri atau duduk atau baring. Yang kedua, maksud zikir kepada Allah ialah mentaati perintah Allah. Sama ada dengan hati seperti bertawakal hanya kepada Allah, atau dengan lidah seperti menyebut subhanallah,
atau dengan anggota badan, seperti mendirikan solat. Yang ketiga, sesiapa yang sentiasa ingat kepada Allah, Allah akan sentiasa ingat kepadanya dalam keadaan yang lebih baik daripada dia ingat kepada Allah. Dalam keadaan yang lebih baik daripada dia ingat kepada Allah. Yang keempat, zikir yang paling besar ialah mendirikan solat dengan khusyuk. Zikir yang paling besar ialah mendirikan solat dengan khusyuk, yang boleh mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tulis dalam braket surah Al-Ankabut ayat 45. Tulis dalam braket surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kelima, maksud Allah ingat kepada hamba-Nya, maksud Allah ingat kepada hamba-Nya ialah Allah mengampuni dosa hamba-Nya dan memberi ganjaran pahala yang terbesar, iaitu syurga. Yang ke-6, wajib bersyukur ke atas setiap nikmat. Wajib bersyukur ke atas setiap nikmat yang diberi oleh Allah. Iaitu dengan mentaati perintah Allah. Iaitu dengan mentaati perintah Allah. Yang ke-7. Yang ke-7, bersyukur dengan mentaati perintah Allah akan menambahkan lagi nikmat, akan menambahkan lagi nikmat Allah kepada seseorang. Tulis dalam braket surah Ibrahim ayat 7. Tulis dalam braket surah Ibrahim ayat 7. Yang ke-8, haram. Haram mengkufuri nikmat Allah. Haram mengkufuri nikmat Allah. Iaitu menggunakan setiap nikmat Allah yang diberikan kepada kita kepada perkara maksiat. Iaitu menggunakan setiap nikmat Allah yang diberi kepada kita kepada perkara maksiat. Okey, habis dah? Okey. Ayat malam ni
Apa kaitannya dengan ayat sebelum ni? Kalau kita masih ingatlah semalam dan juga 2 malam yang lepas, Allah cerita pasal apa? Nikmat. Nikmat Allah bagi kepada Nabi Muhammad dan kepada orang beriman. Apa di antara nikmatnya? Pertukaran kiblat kan? Pertukaran kiblat. Tapi pertukar nikmat yang sebenar, nikmat tu bukan pertukaran kiblat. Nikmatnya ialah dapat mentaati perintah Allah bila diarahkan tukar kiblat. Itu yang nikmatnya. Sebab orang Yahudi, orang munafik tak ikut, maka mendapat musibah. Okey. Jadi nikmat patuh kepada pertukaran kiblat. Lepas tu Allah kata apa? Lepas ayat Allah sebut tentang nikmat, Allah kata fazkuruni. Lepas dapat nikmat, taat pada Allah ataupun ingat pada Allah. Fazkuruni, ingatlah pada aku. Sebab apa? Nikmat yang aku bagi kepada kamu. Lepas taat kepada Allah, Allah kata apa? Syukur. Apa mana syukur? Dia kalau kita nak halusi, lepas dapat nikmat, taat. Lepas taat, kita nak tambah nikmat. Macam mana cara nak tambah nikmat? Iaitu syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, maka aku akan tambah lagi nikmat yang lain. Okey? Ini ayat yang lepas. Ayat malam ni ialah bila aku dah tambah nikmat, aku dah bagi nikmat, kamu pun taat dan Islam pun semakin berkembang, maka ada ujian. Ada ujian, ada tanggungjawab menjadi semakin berat. Maka ketika itu Allah bagi solusinya. Dalam nak melaksanakan perintah Allah yang semakin bertambah, nikmat Allah yang semakin banyak kan, maka di situ ada ujian. Maka solusi untuk menghadapi ujian ni, iaitu nikmat semakin banyak, ketaatan pun semakin berat. Caranya apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ista'inu. Ista'inu mana? Ista'inu makna mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan. Minta pertolongan untuk apa ni? Untuk melaksanakan amal ibadah dan juga perintah Allah. Sebenarnya tugas yang paling beratnya bukan nak taat perintah pertukaran kiblat ni. Tapi tugas yang paling besar dan berat ialah berdakwah. Untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Maka untuk melaksanakan tanggungjawab yang besar dan berat tu, kamu kena minta bantuan. Minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Yang kita sebut setiap hari dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah dan hanya kepada Engkau sahaja kami minta pertolongan. Kami minta pertolongan macam mana? Caranya apa? Bis sabri, dengan sabar. Yang kedua, wassalah, dan dengan solat. Lepas syukur ni, okey. Pertama kita tengok apa makna sabar. Apa makna sabar? As-sabru, berapa kali dah kita jumpa perkataan sabar kan? As-sabru ialah habsu an-nafsi anil jaza'i wa anil kalam. Ada juga pendapat lain mengatakan adamu at-tashakki
Sabar ialah habsun nafsi, tahan diri, anil jaza'i, daripada marah. Sabar ialah tahan diri daripada marah. Dan wa anil kalam, dan daripada berkata-kata. Termasuklah merungut, mengeluh. Jadi tahan dua, satu tahan marah, yang kedua tahan bercakap. Ataupun ada juga ulama mengatakan sabar ialah adamu tasyakki, iaitu tidak mengadu atau tidak mengeluh. Ini yang banyak tewas. Ramai orang boleh solat, ramai orang boleh pergi haji umrah, ramai orang boleh bersedekah, tapi bab sabar kalah. Kenapa? Sebab sabarlah yang paling-paling susah dalam hidup. Dan sebab itulah dalam ayat ni Allah bagi tahu, Allah perintahkan supaya pertama kita minta tolong dengan cara sabar. Barulah solat. Sebenarnya antara solat dengan sabar ni mana lebih penting? Solat. Kenapa? Solat tiang agama, imanuddin, kan? Dan solat adalah rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadat. Dan soalan pertama yang ditanya di akhirat besok, solat. Tak ada sabar. Sabar ni rukun Islam pun tak, rukun iman pun tak, dan bukan soalan pertama ditanya. Tapi kenapa dalam masa nak minta pertolongan, Allah kata minta tolong dengan sabar dulu, baru solat. Untuk melakukan solat, dia ikut tertib, walaupun sabar tu bukan rukun Islam. Tapi sebenarnya sabar dengan solat, sabar lebih penting. Kenapa? Tanpa sabar, solat tak ada. Semua yang tak solat tu sebab tidak ada sabar. Itu satu. Jadi tanpa sabar, tidak mungkin seseorang itu dapat mendirikan solat. Okey, itu sebab pertamalah kenapa didahulukan sabar daripada solat. Sebab yang kedua ialah sabar ni adalah lebih luas daripada solat. Lebih luas. Bahkan dia merangkumi seluruh kehidupan kita 24 jam. Adapun solat, berapa kali sehari? 5 kali sehari. Lima kali sehari ni berapa jam je? Katalah 10 minit. Satu waktu kan 50 minit. Daripada 24 jam sahaja. Tapi sabar berapa jam? 24 jam. Ini sebab kedua kenapa Allah sebut sabar dahulu daripada solat. Sebab pertama tadi, tak mungkin orang tu solat kalau tidak ada sabar. Sebab kedua, sabar ni lebih luas. Merangkumi seluruh kehidupan manusia. Pagi, petang, siang, malam. Tapi solat hanya beberapa waktu sahaja. Sebab yang ketiga, kenapa didahulukan sabar daripada solat ialah sebab sabar ni amalan hati. Sabar adalah amalan hati. Salat adalah amalan fizikal ataupun zahir. Yang ni batin, yang ni zahir. Ya, antara batin dengan zahir, yang mana lebih penting? Batin. Nabi kata dalam badan manusia ada seketul hati. Kalau hati itu okey, hati itu baik, hati itu sabar, anggota badan yang lain semua akan jadi baik. Boleh? Dan sebab itulah juga Allah beritahu semua menjadi baik bermula daripada sabar, bukan bermula daripada solat. Ada tak ayat Quran yang kita jumpa orang solat tapi masuk neraka? Ada? Fawailul lil musallin. Kan? Tapi ada tak jumpa ayat orang yang masuk neraka antaranya ialah orang yang sabar? Ada? Fawailul lis sabirin, ada? Tak ada. Kenapa? Tak ada. Kenapa tak ada? Bila dia sabar, semua rukun Islam, rukun iman, semua perintah Allah, berat macam mana ujian pun dia hadapi dengan sabar. Maka itulah ciri-ciri ahli syurga. Kalau dia sabar, yang lain semua tak ada masalah. Tapi kalau dia salat tak sabar, memang bermasalah.
Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Saya tak ingat ayat 18 ke? Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tengok. Sebelum ni Allah sebut apa ni? Sifat al-abrar. Apa sifat al-abrar? Yufu nabi nazri. Mereka melaksanakan nazar. Nazar ni maksudnya amalan sunat bagi mereka macam wajib. Yang wajib tu memang dah settle. Yang sunat pun bagi al-abrar macam wajib. Kemudian nak laksanakan wajib, perkara wajib kena sabar tak? Ya. Nak laksanakan amalan sunat lagi kena sabar. Ramai orang boleh bersabar untuk melaksanakan fardu. Sebab apa? Nampak macam mana ustaz dah wajib. Tapi tak ramai boleh bersabar untuk melaksanakan amalan sunat. Kenapa? Ada pilihan. Okey. Kemudian apa lagi amalan al-abrar? Wa yut'imuna at-ta'am. Selalu bagi makan kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, asirah. Nak bagi makan pada orang miskin, perlu sabar tak? Perlu sabar tak? Perlu. Apa sabarnya? Satu, nak ambil cuti kan? Yang kedua, nak pergi cari orang miskin. Yang ketiga, nak santuni mereka. Kadang-kadang akhlak orang miskin ni teruk kan? Nak sabar, nak duduk, nak bersembah, nak follow up. Perlukan sabar. Lepas, last kali Allah kata apa? Wajazahum. Allah balas kepada mereka, siapa ni? Al-abrar tadi, yang ada sifat tadi. Allah balas mereka, bima sabaru. Dengan sebab mereka sabar. Bukan dengan sebab mereka solat. Sebab dengan sabar mereka dapat buat semua sekali. Solat, sedekah, bagi makan orang miskin. Tapi kalau dengan salat, belum tentu yang lain boleh buat. Okey? Jadi Allah balas kepada al-abrar dengan sebab kesabaran. Balas apa ni? Syurga. Dan Allah sebut antara ciri-ciri istimewa dalam syurga ialah harira. Apa makna harira? Pakaian daripada sutera. Kenapa pakaian? Kenapa sebut pakaian sutera? Kenapa tak sebut makanan? Dia biasa antara benda yang paling mudah kita tunjuk pada orang. Di mana saja kita berada pada? Pakaian, kan? Kadang-kadang nak tunjuk kereta, tempat parking kereta kan? Tapi pakaian sentiasa ada di badan. Jadi Allah balas surga dan pakaian sutera kepada siapa ni? Orang yang sabar. Dan apa ni? Sabar benda yang paling sukar. Sebab tu kehebatan para nabi, khususnya Nabi yang disifatkan ulul azmi. Apa ciri-ciri utama Nabi yang disifatkan ulul azmi? Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apa sifat utama para nabi ni? Sabar. Allah kata apa? Allah perintah kita fasbir. Fasbir kama Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Allah kata fasbir, hendaklah engkau bersabar. Sebagaimana, macam mana contoh sabar yang terbaik apa dia? Bapa kita bukan, mak kita bukan. Contoh sabar terbaik ialah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul, daripada kalangan rasul. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Nuh AS. Apa sabar Nabi Nuh? Isteri dia tak terima dakwah dia, anak dia, dan dia dakwah berapa lama? 950 tahun. Apa kaum dia buat setiap kali dia berdakwah? Tutup telinga dan tutup muka dalam tempoh 950 tahun. Sabar sebagaimana Nabi Ibrahim. Apa kesabaran Nabi Ibrahim? Bapa dia sendiri adalah pengamal syirik, pembuat patung.
dia ditangkap dan dibakar, dicampak dalam api. Sabar apa dia? Allah perintah berpisah dengan isterinya, dengan anaknya anaknya yang pertama, yang tunggal ketika itu. Dan juga sabar Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah supaya disembelih anak. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian Allah beritahu, lepas tu solat. Kamu nak dapat kekuatan dengan Allah, caranya apa? Apa yang Allah perintah pada Nabi di peringkat awal dakwah? Ya ayyuhal muzammil qum min lailah illa qalila. Wahai orang berselimut, bangun malam. Berapa lama ni? Sama ada 2/3 malam ataupun separuh ataupun 1/3. Jadi nak bangun malam, nak solat lama, kena ada apa? Sabar. Jadi nak buat kerja dakwah kena ada kekuatan daripada Allah. Nak dapat kekuatan kena solat, melalui solat. Nak solat mesti ada sabar. Maka sebab itulah bila kita dapat sabar, kita dapat solat. Bila dapat solat, kekuatannya apa? Innallah, sesungguhnya Allah ma'a. Apa makna ma'a? Bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Saya nak tanya, semua kita nak tak? Bila orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang berkuasa sentiasa ada bersama kita, kita nak tak? Tama-tama dalam keadaan kita lemah, kita miskin kan? Tiba-tiba ada tawaran, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, nak sentiasa bersama kita. Tentu kita nak. Sebab apa? Sebab bila orang paling kaya, paling berkuasa, paling kuat bersama kita, agak-agak kita selamat tak? Pasti selamat. Maka Allah nak bagi tahu, kalau manusia yang kuat, yang hebat bersama kamu, kamu dah rasa tenang, maka cuba bayangkan kalau Allah bersama kamu. Jadi semua orang nak Allah bersama dia. Sebab apa? Bila Allah bersama, pasti semuanya selamat. Tapi nak bersama Allah bukan senang. Mesti menjadi orang yang sabar. Boleh? Sebab tu orang yang sabar ni tenang je. Apa masalah pun, besar macam mana pun, kadang-kadang semua anak dia meninggal. Dia tenang je. Sebab apa? Sebab Allah bersamanya. Allah bersamanya. Okey. Sabarnya ada berapa jenis? Sabar ada berapa jenis? Sabar ada berapa jenis? Jenis sabar. 3. Satu, sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggal larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Biasanyalah orang hanya faham sabar ni nombor 3 je. Bila ada musibah, barulah dia nasihat orang, sabarlah, nak buat macam mana kan? Ini takdir Allah, akan kena redha lah. Tapi dalam nak melaksanakan perintah Allah, jarang dia nasihat. Anak ke siapa ke, sabarlah nak. Bangun, pergi solat. Ataupun sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Nak, sabar, jangan mengumpat. Sabar, jangan hisap rokok. Kan? Jadi sabar ni ada 3 jenis. Antara 3 ni yang mana paling sukar? Sabar mana yang paling sukar? Dia sebenar defend pada orang lah, tapi secara umumnya yang paling susah ini. Kenapa sabar dalam mentaati perintah Allah paling susah? Sebab dia ada pilihan. Nak salat pun boleh, tak nak salat pun boleh. Satu. Yang kedua, bila kita nak laksana perintah Allah, kena ada 2 peringkat. Pertama, contohlah salat. Pertama, tahan nafsu yang tak nak solat. Kena lawan.
Lepas lawan, kenapa? Kena bangun. Kena bangun, kena ambil wuduk kan. Jadi dia ada dua peringkat. Satu, lawan nafsu yang tak nak salat. Yang kedua, kena ada action. Okey? Itu sebab itulah kata ulama yang paling susah nombor satu. Yang paling senang, sabar yang paling senang. Bukan makna sabar tu senang, tapi antara tiga ni paling ringan lah. Musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah ni paling ringan antara tiga ni? Dia tak ada pilihan. Betul tak? Tiba-tiba orang langgar kereta kita, ada pilihan tak untuk tak nak sabar? Sebab tu ayat-ayat orang yang hadapi musibah tu kadang-kadang ayat dia bunyi macam sabar, tapi benar tak sabar. Yelah saya sabar ni, kalau saya tak sabar, memang 3 orang gebah. Jadi, tiga-tiga sabar ni susah. Yang paling susah nombor 1, yang paling ringan nombor 3. Sebab nombor 3, sabar tak ada pilihan. Tak payah buat apa-apa. Okey. Kemudian, darjah. Itu jenis sabar, darjah sabar. Darjah sabar. Kita cek tengok, kita duduk tahap yang mana. 1, sabar. Dan hukumnya wajib. Ini sabar yang paling rendah sekali. Apa dia ni? Iaitu, apa makna tadi? Tahan marah. Yang kedua, tak mengeluh. Itu sabar yang paling rendah. Tapi hati dia tak puas. Okey. Tinggi sikit. Redha. Dia sabar campur redha. Dia bukan setakat boleh tahan marah, boleh tahan daripada mengeluh, tapi hati dia redha. Redha, tak ada masalah. Sikit pun hati dia tak rasa tak puas hati. Dan hukum sabar, hukum redha ni apa dia? Kata sebahagian ulama' dia kata hukum dia sunat. Sabar wajib, tapi redha sunat. Kenapa? Kalaulah redha tu adalah wajib, agak-agak ramai tak orang berdosa. Ramai. Okey, lagi tinggi. Nombor 3. Sabar dan syukur. Yang ni terpujilah. Sabar yang terpuji. Sabar yang melayakkan orang tu masuk syurga insya-Allah. Dia bukan setakat ni tiga-tiga. Sabar campur redha, campur syukur. Apa maksud dia? Makna dia tahan marah, dia tak mengeluh, hati redha dan mulut alhamdulillah. Dengan sebab kereta saya accident, saya akan semakin dekat kepada Allah. Okey. Ada satu lagi tahap. Tapi tahap yang keempat ni haram. Ini bukan paling tinggi ni, paling teruk sekali, iaitu marah. Dalam bahasa Arab dia panggil as-sakhtu. Yang ni hukumnya haram. Marah. Kenapa asyik aku je? Haram. Lagi-lagi melampau bila dia tampar pipi dia koyak baju macam jahiliah kan. Dia hatuk kepala kat dinding, dia baling barang, itu dah hukumnya haram. Okey. Boleh? Jadi Allah kata kalau nak laksanakan tanggungjawab kamu yang besar, yang berat, khususnya berdakwah, nak menyampaikan Islam kepada orang, kena ada kekuatan. Apa kekuatannya? Sabar. Kalau tak ada sabar, kamu akan gagal. Okey? Dan bila kamu sabar, kamu akan jadi kuat. Kenapa? Sebab Allah sentiasa bersama kamu. Okey. Jadi kita tahap apa ni? Duduk tahap mana ni? 2. Tak apalah, ikutlah yang mana-mana pun. Yang penting jangan perasan. Jangan perasan. Jangan nombor 4.
Okey, kemudian Allah kata, saya nak sebut satu lagi. Sebab itulah bila Allah turunkan Al-Quran, lepas tu Allah perintah kepada Nabi. Lepas je Allah bagi tahu, kami telah turunkan Al-Quran pada kamu. Lepas tu je apa perintah Allah seterusnya? Bukan. 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 Bersabar. Ada dalil? Ada dalil tak? Cuba buka surah Al-Insan ayat 24. Surah Al-Insan ayat 24. Inna nahnu nazzalna kan Al-Qur'ana. Betul. 23 dan 24. Inna nahnu nazzalna Al-Qur'ana. Inna nahnu nazzalna alaika Al-Qur'ana tanzila. Lepas tu ayat 24, fasbir. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Tengok, cuba tadabbur ayat ni. Allah kata, inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna, telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Quran tanzila secara beransur-ansur. Logiknya, bila Allah beritahu kami turunkan Al-Quran, sepatut lepas tu Allah kata apa? Bacalah. Ataupun sampaikan. Ataupun bersyukurlah. Sebab Quran nikmat terbesarkan. Tapi baca pun tak, hafal pun tak, khatam pun tak, bersyukur pun tak. Allah perintah sabar. Sabar. Kenapa kena sabar? Apa kaitan sabar dengan penurunan Al-Quran? Apa kaitannya? Bahkan Allah tak kata dah sabar kepada Quran, tapi sabar kepada hukum Tuhan engkau. Kenapa? Allah nak bagi tahu Quran yang kami turun ni adalah hukum, ada hukum hakam. Dan nak laksana hukum ni, senjata paling kuat ialah sabar. Nak baca kena sabar, nak faham lagi kena sabar. Sebab itulah ramai orang boleh baca, tapi bila kelas tadabbur dah kurang dah. Okey, bila dah faham lagi susah nak amalkan. Lagi kena tingkat kesabaran. Bila dah amalkan lagi kena tingkat kesabaran. Apa dia? Nak sampai tu berapa ramai yang dah belajar, berapa ramai yang tak beramal. Berapa ramai yang belajar dan amal tapi tak sampaikan. Kenapa? Ini bukan tugas saya. Kalau saya cakap dia bukan boleh terima pun. Kadang-kadang sampai sekali kena maki, terus dia tinggal, tak sabar. Betul? Jadi Allah kata lepas kami turun Al-Quran, Allah tak perintah supaya baca, hafal, khatam, tapi sabar. Sebab Allah nak beritahu dalam Quran, bukan setakat baca, tapi ada hukum hakam. Yang wajib kamu faham, wajib kamu amal dan wajib kamu sampaikan. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Jangan kamu taat, dengar, patuh kepada siapa? Kepada orang musyrikin. Siapa ni? Yang asiman, yang berdosa, yang mengajak kamu supaya kekal dalam dosa, ataupun kafura, mengajak kamu kepada kufur. Kenapa ni? Bila turun Al-Quran, ada orang ajak kamu, Allah tak payahlah, tak payah berdakwah, kita kekal. Sebab dalam Quran mengajak orang tinggal sembah berhala, maka mesti ada tentangan. Dalam Quran mengajak orang supaya tinggal rasuah, mesti ada tentangan. Jangan dengar cakap mereka. Boleh? Biasa tak kita beritahu pada anak kita, ini Quran. Lepas baca sabar. Biasa tak cakap? Biasa bila kita bagi Quran pada anak kita, lepas bagi kita kata apa? Baca. Ada tak kita cakap, faham, dan nak faham kena sabar. Lepas faham, kena amal. Nak amal, kena lagi sabar. Lepas amal, kena tingkatkan. Tak ada nasihat tu. Sebab apa? Sebab kita pun tak faham juga. Okey. Kemudian, lepas ada diturunkan Al-Quran, ada berbagai-bagai nikmat,
dan ada berbagai ujian. Antara ujiannya ialah kamu kena berdepan dengan musuh, termasuklah berperang. Bila berperang, ada yang mati syahid. Maka Allah nak pujuk, Allah nak hiburkan hati para sahabat yang bila laksanakan Islam kadang-kadang kena berperang, kadang-kadang mati syahid. Maka Allah kata apa? Wala taqulu, dan janganlah kamu berkata liman kepada siapa yang yuqtal, dibunuh, fi sabilillah, pada jalan Allah, amwat, mereka itu mati. Asadahum amwat, mereka mati. Jadi Allah beritahu pada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu kata kepada orang yang mempertahankan agama, meninggikan syiar Islam, akhirnya mereka dibunuh. Jangan kata mereka itu mati. Bahkan ahyaun, mereka hidup. Hidup macam mana ni? Hidup macam mana? Dia sebenarnya orang mati syahid ni, hidup ke mati? Mati kan? Tapi Allah kata apa? Jangan kata mati. Jadi sebenarnya hidup ke mati? Dia pada zahirnya matilah. Sebab kalau dia hidup, kenapa nak kebumikan? Kan? Biar dia hidup lah. Pada zahirnya dia mati, tapi hakikatnya dia hidup. Hidup yang macam mana ni? Hidup di alam ghaib yang tak sama dengan kehidupan kat dunia. Dia tak perlu makan macam kita, tak perlu bekerja, tak perlu pergi ke tandas kan. Hidupnya dalam alam ghaib yang caranya sangat berbeza dengan kehidupan dunia dan kita tak tahu, wallahu alam. Sebab tu Allah kata apa? Walakin, akan tetapi, la tash'urun, kamu tidak sedar. Tidak sedar apa ni? Kamu tak sedar, kamu tak tahu macam mana mereka hidup dalam kubur tu. Dan dalam surah Ali Imran, cuba buka surah Ali Imran ayat 169. Surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna qutilu, kan? Qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Cuba terjemah. Wala tahsabanna, jangan kamu kira. Yang ayat tadi jangan kamu kata, dengan lidah pun jangan, dengan hati pun jangan. Di sini jangan kamu anggap orang-orang yang qutilu, mereka mati fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Ialah apa maksud fi jalan Allah? Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang berperang kerana syaja'ah, kerana berani, ataupun kerana hamiyah, pertahankan bangsa dia, pertahankan negara dia, atau riak, ataupun kerana riak. Maka siapakah di kalangan mereka yang mati pada jalan Allah? Nabi jawab ringkas dia, iaitu sesiapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah fi sabilillah. Mana kalau mati pertahankan negara, tak termasuk. Mati sebab dia tunjuk dia adalah pahlawan, tak termasuk. Mati pertahankan bangsa, tak termasuk. Yang mati dikira syahid adalah fi sabilillah, iaitu semata-mata nak tegakkan agama Allah. Tak ada unsur bangsa, pertahankan negara, tak ada. Jadi Allah kata, jangan kamu sangka orang yang mati pada jalan Allah amwat, mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Hidup di sisi siapa?
inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, dan yurzaqun, mereka diberi rezeki. Beza tak kita dapat rezeki kat dunia dengan orang mati syahid dapat rezeki di dalam kubur? Beza tak? Apa bezanya? Kita nak rezeki kat dunia kena buat apa? Kena usaha, kena cari. Tapi orang yang mati syahid, Allah kata yurzaqun. Apa makna yurzaqun? Mereka diberi, bukan mereka mencari. Sebab itulah bila ayat-ayat macam ni masuk dalam kepala sahabat, dia tak fikir dah nak hidup berapa lama, nak minta panjang umur. Dia fikir apa dah? Nak mati syahid. Kenapa? Sebab bagi mereka tak mati. Sebab itulah yang Hanzalah kan, baru kahwin pun dia nak mati syahid. Kenapa? Sebab bagi mereka tak mati. Bahkan hidup mereka jauh lebih baik daripada hidup kat dunia. Ada satu hadis sahih daripada Jabir bin Abdullah. Dia bapa dia meninggal dalam peperangan Uhud. Bapaknya yang bernama Abdullah mati syahid dalam peperangan Uhud. Jadi muka dia berkerut, mahmuman. Jadi Nabi pun tanya, "Ma baluka? Kenapa engkau ya Jabir? Kenapa nampak risau, gelisah, nampak sedih je, kenapa?" Kata Jabir bin Abdullah, "Sebabnya ialah bapa aku mati syahid dalam peperangan Uhud. Dan dia meninggalkan anak yang ramai. Kemudian dia pun ada hutang." Dengar apa Nabi jawab. Tugas Nabi ialah menghiburkan para sahabat. Tugas Allah menghiburkan Nabi dan orang beriman. Antara rahmat Allah. Jadi Nabi kata, "Wahai Jabir, kamu tahu tak? Kamu tahu tak bahawa Allah telah menghidupkan bapa kamu?" Kamu kata mati? Tak. Allah menghidupkan bapa kamu. Satu. Yang kedua, Allah bercakap dengan bapa kamu secara direct. Apa dia Allah cakap pada Abdullah, bapa kepada Jabir? Allah kata kepada bapa Jabir, iaitu Abdullah, tamanni. Apa makna tamanni? Bercita-citalah kamu, mintalah apa kamu nak. Agak-agak apa yang diminta oleh Abdullah? Dia minta kepada Tuhan. Dia bukan nak minta masuk syurga terus, tak. Dia kata apa? "As'aluka ya Rabbi, aku minta kepada engkau supaya kembali aku semula ke dunia, untuk aku berperang sekali lagi pada jalan Allah, dan untuk aku mati syahid sekali lagi." Tengok, dia minta apa? Kenapa dia minta nak kembali semula ke dunia? Kenapa? Dan minta pula bukan nak balik semula ke dunia, nak hidup, nak jumpa keluarga. Bukan. Dia minta untuk mati syahid sekali lagi. Kenapa? Ni. Dia sebab dia dah rasa dah. Dalam kubur bukan mati pun. Bahkan hidup mereka di sisi Allah jauh lebih baik daripada hidup kat dunia. Dan ada satu hadis. Nabi kata orang yang mati syahid ni, masa mati, sakit dia seperti kena injek je. Siapa ada pengalaman kena injek vaksin? Tak sakit kan? Ada orang bagi tahu dia bila dia injek tu dia kata tak rasa langsung. Maka Nabi kata orang mati syahid masa roh dia keluar tu macam kena cucuk je. Sebab tu bila Allah tanya, mintalah. Logiknya apa dia? Aku penat dah dengan dunia. Tak, dia minta lagi nak kembali, nak berperang dan mati syahid. Sebab Allah kata tak mati dan hidupnya lebih baik daripada hidup kat dunia. Boleh ke? Ini susah nak masukkan. Betul. Kita kadang-kadang bukan nak pergi berperang pun. Bukan nak mati syahid pun. Ambil cuti nak pergi ziarah orang kampung. Kan? Nak pergi cari orang miskin. "Ustaz, saya sibuk. Tunggu lepas pencen kan." Itu nak pergi ziarah orang fakir. Kalau ajak berjihad, terus left group kan. Okey. Kemudian Allah beritahu, "Walana balwannakum," dan pasti kami akan uji kamu. Dan pasti kami
Dalam bahasa Arab kalau kita belajar satu, lam ni dipanggil harfu taukid, huruf penegasan. Terjemah dia pasti. Kemudian yang kedua nun. Nun dipanggil harfu taukid juga, penegasan juga. Kalau terjemah dia sesungguhnya. Sebenarnya bila ayat walanabluwannakum asalnya macam ni, wallahi lanabluwannakum. Jadi Allah tegaskan dengan 3 huruf taukid. Satu bersumpah wallahi, yang kedua lam, yang ketiga nun. 1, 2, 3 huruf penegasan. Bila Allah gunakan 3 huruf penegasan, makna apa ni? Penting dan besar. Apa dia ni? Pasti sesungguhnya kami, demi Allah, kami akan uji kamu. Boleh faham? Jadi jangan terkejutlah bila Allah uji, sebab Allah dah bersumpah, Allah dah sebut lama dah. Kalau kita faham ayat ni, kita ready tak untuk diuji? Bila kita dah ready, bila Allah uji, terkejut tak? Yang terkejut ni siapa? Tak ready. Dia ingat dia tu kaya, senang, sihat. Allah tak akan uji dengan ni. Tak, Allah bersumpah ni, pasti kamu akan diuji. Dengan apa? Apa bentuk ujian? Allah sebut bisyai'in. Syai'in dalam bahasa Arab makna dia, ini nakirah. Nakirah makna dia sedikit. Dengan sedikit. Jadi Allah sebut nak uji tu dah rasa berat kan? Maka Allah nak motivasi kita supaya kita tak rasa berat dengan perkataan bisyai'in. Iaitu kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Sedikit apa? Minal khaufi. Dari rasa takut. Takut apa ni? Takut pada musuh. Kadang-kadang musuh nak serang negara kita. Kan? Itu takut secara umum lah. Kadang-kadang takut secara khusus, iaitu takut pasal diri kita. Takut orang masuk rumah kita, takut orang curi harta kita, takut orang bunuh anak kita kan. Dan juga takut kematian. Yang terbaru takut vaksin kan. Tapi Allah kata apa? Sedikit je. Kenapa Allah sebut sikit? Sebab kalau Allah uji dengan ketakutan yang besar, memang mati semua. Mati semua. Katalah Allah kata uji apa? Kat Malaysia ni setiap hari 100,000 mati setiap hari. Dan vaksin kena ambil 20 dos. Apa jadi? Jadi sikit je 2 dos. Itu pun ramai tak yang mengalah. Okey, satu bentuk ujian. Yang kedua, wal-ju' dan lapar. Apa makna lapar? Perut kosong dalam keadaan nafsu nak makan. Ingin sangat nak makan dan perut kosong, itu ujian Allah. Dan ulama huraikan, maksud lapar ni, pertama, makanan tak ada. Duit ada, tapi makanan tak ada sebab kemarau. Buah-buahan pun tak ada. Yang kedua, makanan ada, duit tak ada. Macam orang Pulau Mega kan. Makanan berlambak kat sempurna, tapi dia tak ada duit, tak boleh belilah. Kan? Yang ketiga, bentuk ujian lapar ialah duit ada, makanan ada, tapi sakit. Makan je muntah. Kadang-kadang Allah uji apa? Dengan tak ada selera. Duit ada, makanan ada. Dan tak muntah pun, tapi tak ada selera. Itu bentuk ujian. Dan Nabi daripada sahabat, biasa tak diuji dengan kelaparan? Contoh? Dalam peperangan Khandaq kan, Nabi gali parit dalam keadaan lapar. Nabi dan sahabat ikat perut kan. Dan Nabi biasa, rumah Nabi tak berasap 3 bulan. Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar satu hari keluar. Pagi tengah hari kan. Keluar sebab apa? Lapar. Jadi Nabi dan sahabat dah biasa uji ni. Sebab tu ada tak? Pernah tak kita dengar Nabi ke sahabat mengeluh sebab lapar? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka dah diajar, ditanam daripada awal lagi. Ujian satu kemestian. Jadi mindset mereka dah bersedia menerima.
Jadi bila ada ujian, tak ada masalah bagi mereka. Okey, ujian yang ketiga, wa naqsin, dan kekurangan. Naqsin mana kekurangan? Minal amwal, dari harta. Dulu gaji besar, sekarang PKP gaji kecil kan. Dulu ada kerja, sekarang kerja tak ada. Nak bayar rumah tak boleh, nak bayar kereta pun tak boleh. Itu ujian. Okey. Lepas tu, yang keempat, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Apa maksud dia? Kematian orang kita sayang. Kadang-kadang suami meninggal, kadang-kadang isteri meninggal, kadang-kadang anak, kadang-kadang mak kan. Ada yang saya dengar berita yang daripada Port Dickson. Mula-mula bapak dia umur 55 tahun. Bila di test, dia dapati positif COVID-19, masuk hospital 1 hari meninggal. Lepas tu, lepas 2-3 hari, mak dia pula umur 46 tahun, dia dapati positif, meninggal. Dua-dua sekali. Itu ujian. Kehilangan orang yang tersayang. Meninggalkan anak 5 orang. Itu ujian tu. Jadi kita tak rasa sebab Allah tak uji kita. Cuba bayangkan kita duduk tempat tu. Okey? Jadi kalau kita dah faham daripada awal lagi, Allah dah bersumpah akan uji kita, kita akan terima dengan redha. Was-samarat, dan kekurangan buah-buahan. Kemarau tak berbuah, durian tak ada, manggis tak ada, rambutan tak ada, setahun kan. Lepas makan nasi tak ada buah dah kan. Duit ada, buah tak ada. Dan wabasyiris sabirin, dan berilah khabar gembira. Khabar gembira kepada siapa ni? Sepatut khabar gembira kepada siapa? Tak, logiknya khabar gembira kepada orang kaya lah. Orang banyak duit, betul tak? Betul ke? Kita biasa tak bagi tahu kepada orang yang diuji, yang sakit. Kita kata, bergembiralah kamu. Pernah? Kalau kita cakap macam tu, dia kata apa? Boleh tak keluar sekarang? Tapi yang cakap ni siapa dia ni? Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Kepada orang yang sabar. Mana apa ni? Mana apa ni? Yang layak dapat berita gembira daripada Allah siapa? Bukan orang kaya. Bukan orang politik. Bukan orang yang ada kuasa, tak. Mereka tak ada khabar gembira kecuali mereka adalah orang yang sabar. Siapa dia yang sabar ni? Yang diuji ni. Sebab itulah nak dapat darjah tinggi kena ada ujian. Bila ada ujian barulah tahu sabar ataupun tak. Maka sebab tu Nabi begitu dalam satu hadis kan. Sesungguhnya bila Allah sayang pada seseorang, Allah uji. Kenapa? Daripada ujian itulah kalau dia sabar, Allah nak bagi berita gembira. Okey, saya nak tanya. Orang yang diuji ni, bila dia sabar, ada berita gembira. Macam mana dia tengah diuji tapi boleh gembira? Tak, macam mana dia boleh gembira tu? Orang tengah sakit kan, tapi senyum. Apa kaedah ataupun tips yang menjadikan orang yang sabar ni gembira? Apa janji Allah? Yang pertama yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Ayat tu panjang tapi yang ni di hujung dia. Okey, cuba terjemah. Innama,
Sesungguhnya hanyalah, bila sebut innama, sesungguhnya hanyalah. Apa dia? Yuwaffas sabirun, disempurnakan untuk orang-orang yang sabar. Disempurnakan apa? Ajrahum, pahala, ataupun lebih tepat upah. Disempurnakan allowance, gaji orang yang sabar. Berapa banyak? Bighairi hisab, tanpa. Jadi saya bagi contohlah, analogi kan. Kita bapa kita bagi kepada kita, ni, ayah nak bagi 10,000 pada awak cash, tapi sebelum tu ayah nak tampar kamu. Masa dia tampar tu kita gembira ke marah? Sebab sebab mindset kita fikir apa? Fikir ganjaran, bukan fikir sakit. Jadi bila mindset kita fikir ganjaran, hilang sakit. Boleh? Sebab tu Allah kata, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Allah, kalau salat dapat berapa pahala? Kalau salat berjemaah 27. Kalau sedekah RM1 dapat berapa? Paling banyak 700 ataupun berganda sikit kan. Tapi kalau sabar 27, bukan 700, bukan 7,000, bukan 7 juta, bukan 7 bilion, bukan. Habis berapa ustaz? Ni 7 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai bila ni? Tak ada had. Sebab itulah orang sabar, kalau dia faham ganjaran yang Allah sediakan, dia boleh senyum. Allah kata bagi berita gembira. Ini payah nak masuk ni. Kalau tanpa ilmu, kadang-kadang bukan besar pun masalah. Sikit je kan. Orang calak kata dia sikit je. Terus report boleh minta ganti rugi kan. Ada wanita-wanita salafus salih yang beriman dan kuat beribadat pada Allah. Bila tangan dia luka, muka dia senyum. Lalu orang bertanya, kenapa tangan kamu luka tapi muka kamu senyum? Apa jawapannya? Jawapannya apa? Halawatu ajriha ansatni mararatu sabriha. Dia sabar ni pahit kan? Sabar ni pahit. Tapi macam mana boleh gembira? Tengok. Kata-kata orang yang beriman dan suka beribadat pada Allah bila ditimpa musibah. Tangan dia luka, berdarah, tapi mukanya senyum. Bila ditanya, ini jawapannya. Dia kata apa? Halawatu ajriha. Apa makna halawah? Apa makna halawah? Halawah ni makna kemanisan. Halawah. Halawah kemanisan, ajriha ganjaran pahala musibah tu. Bila dia bayangkan kemanisan pahala musibah tu, maka dia kata ansatni. Kemanisan ganjaran yang Allah sediakan, ansatni, melupakan aku tentang kepahitan sabar. Sabar pahit, tapi bila bayangkan pahala, pahit sabar tu hilang. Bolehkah? Okey ke? Ni tengok. Tengok Quran ni yang kita belajar sebelum ni, ayat sebelum ni kan. Allah utuskan Nabi, apa peranan utama Nabi? Baca Quran. Tujuan baca Quran. Dan kemuncaknya? Kemuncaknya. Yuzakihi, membersihkan hati. Bersihkan hati daripada apa ni? Tak sabar, tak bersyukur, tak redha kan. Ni kebanyakan masalah berpunca daripada sini kan.
Mak bapak tak sabar didik anak, asyik marah je. Anak pula tak sabar dengan letiran mak bapak. Staff tak sabar dengan bos, bos tak sabar dengan staff. Akhirnya semua huru-hara. Wakil rakyat tak sabar nak berkuasa kan. Tak sabar nak tunggu pilihan raya baru, rampas dia. Okey, boleh Ni faham kata-kata ni. Sebelum ni ingat ayat ni, kemudian ingat kata-kata ni. Kemanisan ganjaran pahala melupakan aku kepahitan sabar ataupun kepahitan musibah. Okey ke? Okay. Kemudian, masa dah habis kan? Ayat ni kita sambung lah. Kalau saya sambung tak, syarahan dia huraian tak lengkap. Okey, kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambungkan daripada poin 23 sebelah ke Ustaz? Pasal adab. Adab ni apa Ustaz? Okey, kita baca sikit ya. Yang keempat Ustaz. Yang keempat mana dah? Okey. Yang keempat, dia lebih kepada adab pelajar bersama guru. Adab pelajar bersama guru. Yang keempat, hendaklah pelajar memulia dan menghormati gurunya. Sama ada ketika duduk di dalam majlis ataupun ketika bercakap dengan gurunya. Seperti duduk dengan tertib, bercakap dengan suara yang perlahan, yang kelima, jangan berdebat dengan guru. Dan jangan berdebat dengan guru dan jangan banyak bertanya kepada guru soalan-soalan yang tidak penting. Yang keenam kan, tidak memotong cakap guru ataupun bertanya soalan ketika guru sedang bercakap, dan tidak menjawab soalan sebelum guru menghabiskan soalannya.
Kadang-kadang ustaz tengah bercakap dia potong, kan? Itu tidak beradab dengan guru. Ataupun ustaz tanya soalan, belum ustaz habis soalan terus dia jawab. Yang ketujuh, tidak memaksa guru menjawab soalannya, seperti mengulangi soalan yang sama. Sebenarnya ini bukan dalam kelas je. Kadang-kadang dalam grup, kan. Kadang-kadang dalam grup dia tanya soalan yang remeh, yang dia sendiri pun boleh cari jawapan. Kadang-kadang soalan tak remeh tapi dia memaksa. Bila ustaz nak jawab soalan saya ni, itu tidak beradab. Yang ke-8, jangan memanggil guru dengan namanya. Sebagaimana tidak boleh memanggil bapa kita dengan namanya. Kalau kita bapa kita nama Ismail, kita tak panggilkan Ismail. Mael. Habis nak panggil apa ni? Kalau bapa, jangan panggil bapa. Walaupun tak panggil nama, tapi panggil bapa pun tak beradab. Habis yang beradab, yang lembut apa dah? Ya abati. Sebagaimana Ibrahim panggil pada bapa dia yang kafir, tetap bahasanya lembut walaupun bapa dia kafir. Walaupun bapa dia halau dia, Ibrahim kata apa? Ya abati, wahai bapa kesayanganku. Jadi kalau nak panggil guru pun, satu, jangan panggil nama dia. Yang kedua, jangan panggil ustaz. Ni habis nak panggil apa? Ya ustazi, wahai ustaz saya. Ya syekh pun kata ulama tak beradab. Kena panggil apa? Ya syekhuna, wahai syekh kami. Ataupun ya syekhi, wahai syekh saya. Okey. Jadi guru pula panggil apa? Wahai pelajarku. Wahai pelajar-pelajarku, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Nanti belum habis. belum habis lagi ya. Nanti saya kata, saya buat contoh. Wahai pelajar-pelajarku, ada soalan, itu contoh, bukan saya suruh tanya. Okey, sekejap . Yang ke berapa ni? Yang ke? Yang ke-9. Apabila duduk dalam majlis ilmu, hendaklah duduk dengan beradab, dengar, fokus dan catat nota-nota. Jangan bermain. Jangan bercakap, bersembang. Jangan bersiwak. Jangan tengok kanan kiri, kan. Dan paling tidak beradab, tidur. Jangan tidur. Jadi sebelum datang kelas, tidur puas-puas. Jangan masuk kelas baru dia nak tidur puas-puas. Ustaz baca tasbih kafarah baru dia bangun. Yang ke-10, menzahirkan rasa gembira dengan pelajaran yang dipelajari. Kerana menggembirakan ustaz ataupun guru adalah motivasi kepada guru untuk bersemangat mengajar. Yang ke berapa? Yang ke-11. Jangan mengeluarkan kata-kata
atau perbuatan yang melemahkan semangat guru untuk terus mengajar. Contoh dia kata apa? Ustaz, boleh tak tukar tajuk lain kan? Itu bila guru dengar dia rasa lemah semangat kan? Ataupun ustaz ni cakap benda sama je. Yang ke-12 kan, jangan menguji guru, termasuklah menguji ilmunya. Itu bila menguji guru tak beradab. Dia uji soalan, dia dah tahu jawapan, tapi dia nak tahu ustaz ni tahu tak. Bila ustaz tak boleh jawab, aku dah agak dah ustaz ni bukan tahu sangat pun. Itu tidak hormat ataupun tak beradab. Yang ke-12, minta izin apabila nak keluar daripada majlis. Jangan tengok-tengok ustaz tengok, tak ada dah. Dia keluar kot pintu belakang ke tak tahu. Minta izin apabila hendak keluar. Begitu juga minta izin sekiranya untuk belajar di kelas yang lain. Okey. Yang terakhirlah. Jangan ikut gaya berjalan atau pergerakan ataupun pakaian guru. Jangan ikut. Kerana yang wajib diikuti ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru pakai kopiah tu, dia pakai kopiah macam tu. Guru pakai jubah macam tu, dia pakai jubah macam tu. Kalau kebetulan tak apa. Tapi kalau sengaja ikut, tidak boleh. Sebab hanya Rasul saja yang patut diikuti. Allah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah ikutan terbaik. Jadi jangan kita lebih guru kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang boleh bertanya soalan. Wahai pelajar-pelajarku. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Quran Waalaikumsalam warahmatullahi. Berghairi sa'man. Ya. Apa kita nak bayangkan kita sampai ke berghairi hisab. Ini di akhirat dan bukan di dunia kan? Ya, ya. Jadi bila kita sampai ayat itu, apa yang kita nak bayangkan? Dia baik. Contoh dia. Contoh, dia macam ni. Kalau saya nak bagi duit pada seseorang kan, saya bagi 1,000. Lepas tu kawan tu kata terima kasih. Saya kata ada lagi ni. Lepas tu saya bagi 5,000. Kawan tu kata terima kasih banyak-banyak. Saya kata ada lagi ni. Saya pun bagi 10,000. Kawan tu kata terima kasih dah banyak ni ustaz. Saya bagi lagi 1 juta. Dia kata terima kasih. Saya kata ada lagi. Jadi tidak berhenti. Macam itulah kita bayangkan bila berghairi hisab. Allah bukan nak bagi 1 juta, bukan nak bagi 1 bilion. Yang benda yang Nabi kata apa? Mala ainun ra'at. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita. Yang tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Sebab itulah Allah kata bagi berita gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Gajinya bukan 1 bilion, bukan 3 trilion, tapi tidak ada had. Tak putus-putus. Kenapa tak putus-putus? Sebab Allah kalau nak bagi, nak buat apa-apa, hanya kun fayakun. Mana putus. Okey. Ustaz, dalam surah satu lagi lah. Ya. Surah Insan tu, Allah bagi daripada ayat pertama sampai habis banyak ganjaran. Last sekali apa? Kita dapat melihat wajah Allah. Kenapa? Jadi dia punya step ganjaran tu pertama-tama last sekali dapat melihat wajah Allah. Ya, ada dalam surah Yunus.
Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, al-husna. Apa makna al-husna? Iaitu syurga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan? Ahli tafsir mengatakan ialah melihat wajah Allah. Jadi kemuncak kepada nikmat ialah melihat wajah Allah. Okey. Apa makna redha? Redha ni makna puas hati lah. Kita bila puas hati, kita merungut tak? Orang bagi kancil, alah kancil je. Lepas tu orang bagi Honda. Tapi bila orang bagi kereta paling mahal, kita merungut tak? Mana itu kita dah sampai tahap redha. Jadi bila Allah bagi musibah, kita redha apa dah? Kita puas hati. Puas hati. Langsung tak merungut, langsung tak marah, langsung tak terdetik dalam hati rasa macam tersangkut je, tak ada langsung. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya apa pendapat Ustaz berkenaan dengan persediaan dari segi prep makanan itu, ada tak dalam Quran? Apa? Persediaan makanan? Untuk persediaan makanan tu macam macam kita buat makanan, simpanan makanan selama setahun ataupun 3 tahun. Ada dalil yang dalam Quran yang menunjukkan kita untuk simpan Boleh? makanan. Tak boleh mute dia. Boleh suara kanak-kanak tu boleh. Okey. Dia ada ayat dalam surah Baqarah. Ini khas untuk siapa ni? Untuk suami yang dia sakit, mungkin sakit teruk, dia nak meninggal. Jadi Allah kata, buatlah persiapan, tinggalkan bekalan untuk isteri kamu selama setahun. Tapi ayat tu kebanyakan ahli tafsir mengatakan dibatalkan, dinasahkan hukumnya dengan ayat wasiat, iaitu pembahagian harta faraid. Jadi kalau ikut pembahagian harta faraid, isteri akan dapat 1/8 kan? 1/6. Jadi bila ada ayat tentang hukum faraid, maka ayat supaya suami simpan bekalan untuk isteri setahun terbatal ayat tu. Okey? Jadi bila ayat tu terbatas, sebenarnya tidak ada lah. Kena simpan sampai setahun, tidak ada. Bahkan kalau kita tengok Nabi sendiri, ikutan kita ialah Nabi. Nabi tak simpan apa-apa. Bila Nabi wafat, hanya tinggal apa? Bahkan pedang Nabi, baju besi Nabi pun di tangan orang Yahudi, Nabi gadaikan. Dan kebanyakan para sahabat bila meninggal tidak ada apa-apa. Itulah ikutan kita yang terbaik. Tapi kalau kita nak simpan, salah tak? Tak salah. Yang salah bila kita rasa ataupun kita yakin, aku kalau tak ada simpanan ni, aku tak boleh hidup lama. Itu boleh rusak akidah kita. Sebab seseorang itu hidup lama ataupun pendek bukan sebab simpanan hartanya, tapi sebab ajalnya belum tiba. Nabi kata, selagi mana seseorang itu ada rezekinya, mana dia ajalnya akan berpanjangan. Bila rezekinya habis, makna dia akan matilah, walaupun dia simpan 10 juta. Tapi kalau ajal sampai, dia akan mati. Okey? Jadi kalau nak simpan tak salah, cuma jangan kita berkeyakinan harta yang kita simpan penyebab kita panjang umur. Wallahu a'lam. Dah? Tadi? Puas. Ada yang bertanya, dia masuk kelas berbayar dan kelas ni mahal. Lepas tu bila dia dah habis belajar, cikgu ni pesan tak boleh sampaikan kepada siapa-siapa walaupun kepada adik-beradik kita, kerana ilmu yang kita sampaikan tu tidak berkat kalau kita sampaikan. Dia nak tahu hukum dia. Dia pertama tidak ada dalil. Tidak ada dalil ilmu yang kita sampaikan tanpa izin guru tidak berkat. Satu, tidak ada dalil. Yang kedua, bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Allah kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan engkau. Ajak dengan apa? Dengan ilmu.
Jadi Allah tak kata bila nak sampai ke ilmu, nak berdakwah, minta izin dulu daripada guru. Tak ada. Dan Nabi juga mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Nabi tak bagi syarat. Sampaikan daripada ku setelah kamu minta izin daripada aku. Mana ada, tak ada. Jadi ustaz ni memandai-mandai lah. Ustaz ni memandai-mandai meletakkan syarat yang bukan syarat. Bahkan ayat Al-Quran yang lagi dahsyat pada Allah melaknat orang yang sembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal huda wal bayyinat min ba'di ma bayyanahu fil kitab ulaika alladzina la'anahumullah. Itulah orang yang siapa yang sembunyikan apa yang kami turunkan daripada kitab dan daripada petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia. Allah kata itulah orang yang Allah laknat dan semua pelaknat melaknatnya. Siapa ni? Yang tak sampai ke ilmu. Jadi ustaz ni jangan lebih pada Tuhan. Tuhan wajibkan sampai dan Tuhan laknat siapa yang sembunyikan. Takutlah pada Allah, jangan takut pada ustaz. Wallahu a'lam. Kalau ustaz, kalau kita buat solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur 4 rakaat, Rasulullah buat 4 rakaat sekali atau 2 rakaat. Itu percayaan. Okey, ikut dalil yang sahih. Nabi kata salatul lail masna masna, solat malam dua-dua. Dan solat malam adalah solat yang utamalah, nak banding dengan solat sunat di siang hari. Jadi kalau solat utama di waktu malam Nabi bagi arahan dua-dua, maka kata ulama solat sunat di siang hari pun buat dua-dua. Kalau nak buat 4 rakaat satu salam pun kata ulama tak salah, tapi yang afdal, yang terbaik ialah apa yang zahir daripada arahan Nabi, iaitu solat dua rakaat. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Tindakan untuk memilih bersikap berdiam diri daripada menegur kepada pasangan, tetapi dalam masa yang sama memilih untuk terus berdoa dan menunjukkan akhlak yang baik, kerana kadang-kadang teguran membawa kepada pentekaran, kurang hikmah dalam menegur. Mana maksud soalannya? Maksudnya adakah kita perlu berdiam sahaja lebih baik daripada kita Okey, ulama bagi kaedah cara nak menegur kemungkaran ataupun cara nak mencegah kemungkaran. Pertama, kalau kita cegah kemungkaran menyebabkan ada kemungkaran lain, timbulnya kemungkaran yang lain, dan kemungkaran yang lain pula kadang-kadang lebih besar daripada kemungkaran yang ada, maka ketika itu haram mencegah. Haram mencegah. Asalnya hukum mencegah wajib, tapi bila membawa kepada kemungkaran yang lain, haram. Sebagaimana contoh Nabi Harun. Nabi Harun bila dia larang kali pertama, kaum Nabi Musa menyembah ejlu, kan? Kalau dia teruskan cegahan itu akan menyebabkan berpecah. Musibah lagi besar. Maka lepas tu Nabi Harun tak cegah. Kaedah dia. Satu. Yang kedua, kalau kita nak cegah benda yang orang tu dah tahu hukumnya dan memang telah ditegur oleh orang lain, dan kalau kita tegur juga dia tak akan dengar. Buktinya orang lain dah tegur, dia tak dengar. Tak payah tegur, cukup benci dalam hati. Tapi kalau orang yang buat kemungkaran, jahil, tak tahu hukum, kita pula tahu hukum, ketika itu wajib kita cegah. Wallahu a'lam. Saya pernah menghadiri kursus agama di mana guru suka memperlekeh dan merendah-rendah pada anak murid dengan nada perkataan sinis. Adakah biadab jika murid meninggalkan kelas itu? Dia sebab itulah salah satu juga adab untuk menuntut ilmu ialah mesti memilih guru. Guru yang macam mana? Pertama, guru yang betul-betul mengajar Quran dan Sunnah. Bila guru tu mengajar Quran dan Sunnah, maka akhlaknya baik. Sebab kita bukan setakat nak ilmu, tapi nak contoh akhlak yang terbaik. Jadi kalau guru tu jenis tak berakhlak, merendahkan pelajar, memang guru ni tak layak menjadi guru lah. Macam mana dia boleh jadi guru? Macam mana dia boleh jadi contoh sedangkan akhlaknya buruk?
Merendahkan orang satu akhlak yang sangat buruk. Bahkan Nabi kata ada orang yang masuk syurga sebab apa? Menyakiti hati orang. Kan? Bila guru merendahkan pelajar, dia menyakiti hati pelajar. Dan pelajar tu walaupun dia pelajar, dia orang beriman. Dia ada marwah dia ada kemuliaan dia. Haram kita menyakitkan hati orang walaupun dia pelajar kita. Jadi guru ni tak layak jadi guru, dan carilah guru yang lain. Wallahu a'lam. Orang yang ditimpa musibah awalnya sedih, tapi bila beberapa hari baru mereka dah sabar. Sekejap Okey, orang yang ditimpa musibah mula-mula tu marahlah 2-3 hari, lepas tu sabar. Dia itu dah tak panggil sabar tu, itu dah hilang marah. Dia sabar ni Nabi kata apa? Innama as-sabru fi sadamatil ula. Sabar yang sebenar ialah ketika detik pertama ditimpa musibah. Lepas tu Nabi pergi, satu masa Nabi pergi ke kubur, tengok ada seorang wanita menangis. Sebab apa? Kematian anaknya. Maka Nabi tegur, sabar. Wanita tu marah. Seolah wanita ni bagi tu apa? Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Dia tak kenal siapa Nabi. Lepas tu bila Nabi pun, bila wanita tak dengar nasihat Nabi, Nabi tak marah. Nabi beredar je. Kemudian diberitahu pada wanita tu, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu? Tak tahu. Itu adalah Rasulullah. Dia pun pergi ke rumah Rasulullah minta maaf. Nabi kata apa? Innama as-sabru fi sadamatil ula. Sabar yang sebenar ialah detik pertama kamu ditimpa musibah. Kalau lepas 2 hari dia tak panggil sabar, itu dah hilang marah. Kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau wanita yang tengah datang haid, boleh tak dia menulis ayat-ayat Al-Quran? Contohnya mengikuti kuliah Ustaz ni, kita tulis sama-sama juga ayat-ayat Quran. Ada pendapat ulama mengatakan boleh tulis. Yang tak boleh ialah sentuh. Tulis tak apa. Yang tak boleh ialah sentuh. Kita tulis jangan sentuh. Lepas tu lipat buku simpan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tips untuk menjadi anak yang soleh? Tip untuk menjadi anak yang soleh. Pertama, bapa kena soleh lah. Jadi tanya dulu soalan, macam mana tip untuk menjadi bapa yang soleh? Sebab biasanya anak yang soleh datang daripada bapa yang soleh. Tapi bukan semestinya. Ada bapa tu kafir, tapi anak jadi orang beriman dan anak yang soleh. Jadi asas untuk menjadi bapa soleh ke, isteri soleh ke, anak soleh ialah Quran. Quran ialah syifa. Selagi anak tu tak faham Quran, selagi anak tu tak menghayati dan beramal dengan ajaran Al-Quran, tak mungkin dia jadi soleh. Sebab tu berapa ramai masyarakat jahiliah semuanya jahat. Semuanya rasuah. Kebanyakannya bunuh anakkan. Tapi akhirnya kebanyakan mereka menjadi soleh. Sebab apa? Apa tips yang Nabi buat pada mereka? Iaitu Nabi yatlu alaihim ayatillah. Nabi baca ayat Allah. Kemudian Nabi yu'allimuhum. Nabi ajar ayat Al-Quran satu persatu dan pengajarannya. Dan kemuncaknya yuzakkihim. Nabi bersihkan hati-hati mereka daripada syirik, riak dan akhlak yang buruk. Akhirnya ummah yang jahat jadilah ummah yang soleh. Akhirnya ramai lagi sahabat Abu Sufyan yang jahat menentang Nabi hampir 20 tahun, akhirnya menjadi Abu Sufyan yang soleh. Apa tipsnya? Al-Quran. Jadi selagi tak faham Al-Quran, selagi tak ikut ajaran Al-Quran, anak pun tak mungkin jadi soleh, mak bapak pun tak mungkin jadi soleh, masyarakat pun tak mungkin jadi soleh. InsyaAllah adik Muhammad Khalif ke ataupun Nur Iman? Khalif. Dengan adik tadabbur Al-Quran setiap malam dan faham dan amalkan, insya-Allah itu janji Allah. Siapa yang ikut ajaran Al-Quran, dia akan menjadi manusia yang terbaik. Boleh tak kita menasihati anak kita jika dapat putus saya SPM yang tidak cemerlang, jangan sedih, perjalanan hidupnya masih panjang. Kita memberi harapan dengan mengatakan hidup dia masih jauh lagi untuk diteruskan. Adakah ini syirik? Tak syirik, okey. Cuma tambahlah sikit, jangan sedih sebab ini baru ujian dunia. Bila gagal ujian dunia bukan bermakna gagal di akhirat. Perjalanan kita, Allah cipta kita sebenarnya untuk akhirat, untuk syurga.
Jadi gagal kat dunia belum tentu kita gagal di kehidupan yang kekal abadi. Jadi anggaplah kegagalan ini sebagai satu cabaran untuk kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Okey, sekejap ada soalan yang sedang dibaca. Soalan daripada Kak Syam. Kadang-kadang guru menasihati namun murid merasa dia disindir. Risau juga kalau ia terus jadi salah faham dan amat merugikan jika murid itu tinggalkan kelas itu. Apa komen Ustaz? Guru boleh juga menyindir sekali-sekala, tapi jangan selalu menyindirlah. Sebab Quran pun kadang-kadang menyindir. Quran kadang-kadang bukan setakat menyindir, mengetuk kepala, keldai, seperti anjing, seperti binatang kan. Jadi guru kadang-kadang kalau cakap biasa-biasa ni anak murid tak faham, kadang-kadang perlu juga bahasa sindiran. Tapi jangan jadikan itu satu kebiasaan. Itu dia pihak guru. Pelajar pula janganlah kecil hati. Kalau sindir sekali, dua kali dah merajuk, carilah jenis ustaz yang memang tak suka menyindir tu. Jadi dua-dua kena betulkan. Guru jangan selalu menyindir, sekali-sekala okey. Dan yang kedua, pelajar pula jangan cepat merajuk. Anggaplah fikir yang positif saja. Guru kalau menyindir pun untuk kebaikan aku, kan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Soalan terakhir. Okey. Saya selalu baca ayat 153 ni di mana memang Allah menyatakan bahawa bersusah payah mintalah pertolongan dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan bersabar dan mengerjakan solat. Ya. Jadi mengerjakan solat ni Ustaz, dia merujuk kepada solat 5 waktu ataupun benda lain, sebab kat sini menunjukkan tapi adakah merujuk kepada solat 5 waktu atau apakah solat yang Tak, bukan. Okey. Dia mintalah pertolongan dengan sabar kemudian solat. Dia lebih kepada solat sunat. Sebab solat 5 waktu tak perlu tunggu marah. Kenapa tak solat? Belum marah lagi kan? Dia solat 5 waktu, syarat dia bila masuk waktu, marah ke tak marah, kamu kena solat. Tapi maksud minta pertolongan dengan solat ialah solat sunat. Dan Nabi dalam sunnah Nabi, iza hazabahu amrun, bila ada masalah yang Nabi rasa berat, Nabi solat. Solat apa? Solat sunat. Begitu juga ada diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Dia ada dalam satu perjalanan, kemudian diberitahu. Dalam riwayat ni ada kata saudara dia yang meninggal. Ada mengatakan anak perempuan dia meninggal. Apa dia buat? Dia berhenti kenderaan dia, kemudian dia parking kenderaan dia, unta tu, kemudian dia solat 2 rakaat. Lepas tu orang tanya dia, kenapa kamu solat? Dia baca ayat ni. Wasta'inu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Sebab Allah perintah aku minta tolong dengan sabar dan solat. Bila tu? Bila ada masalah, bila ada musibah. Caranya, tipsnya ialah pertama sabar, yang kedua ambil wuduk solat. Jadi dia refer kepada solat sunat. Wallahu a'lam. Jadi 2 rakaat tu lah saya. Ya. Tapi solat apa tu dipanggil solat sunat 2 rakaat itu saja. Solat sunat dia boleh panggil, kalau tanpa sebab dipanggil solat sunat mutlak. Solat sunat tanpa sebab ni dia panggil solat sunat mutlak. Cuma kebiasaan kita lah, dia bila ada masalah, bila marah, dia boleh ambil wuduk, dia boleh solat. Siapa ni? Orang yang beriman lah. Kalau dia tak beriman, tiba-tiba dia marah, agak-agak dia solat tak? Tak, sebab masa dia tak marah pun dia tak solat. Apa dia tadi? Okey. Saya tak pernah tahu, saya ingatkan ini solat wajib. Ingatkan ini merujuk kepada solat wajib. Tak. Dia kalau solat wajib, Allah tak perintah macam ni, wa aqimus solat, dirikan solat. Tak ada kaitan dengan marah ke, musibah ke. Itu adalah yang wajib, yang asas. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat penjelasan. Okey, cukup Kita jumpa lagi malam besok. Di waktu yang sama, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل